Kerana takfir ini, ISIS mungkin telah membunuh orang. Kerana takfir ini juga dahulu, Ibn Tumat telah membunuh lebih ramai daripada ISIS. Apakah salah mazhab? Ikut logik Datuk Ayub Khan ni salah siapa ni? Sebelum ni beliau sebut juga, pandangan-pandangan luar ni, yang luar daripada yang ada ni, antara Syiah dan apa yang mereka sandarkan kepada Salafi, menimbulkan kekeliruan. Masa tu IKIM siarkan ucapan beliau dalam page IKIM di YouTube IKIM. Masalahnya apa? Dalam masa yang sama di Malaysia, ramai kelompok agamawan yang suka tuduh orang lain Wahabi. Termasuk yang duk share senarai Wahabi, nama saya dalam tu juga. Dia share senarai Wahabi banyak. Bila pergi ke forum, kita tanya, siapa Wahabi? Satu nama pun tak boleh sebut. Dalam forum terbuka, kita tanya, siapa Wahabi dalam list ni? Satu nama pun tak berani nak sebut. Tapi bila buat list, bukan main panjang, list boleh tulis. Serangan diberikan macam biasa. Di luar diteruskan seperti biasa. Buat list, letak nama satu persatu. Kalau tanya siapa? Tak boleh jawab. Jadi isunya, sikap prejudis ni, agamawan berbeza pandangan dah lama buat. Tapi bila timbalan ketua polis negara pun main game yang sama juga. Perpecahan, membawa ruang kepada keganasan. Ini sikap yang tak adil. Satu kan? Contohlah, kononnya nak kata kalau tak ikut Asy'ariyah, tak ikut Maturidiyah, ini akan menyebabkan ideologi keganasan ni tersebar. Baik. 2017 dulu, masa Perdana Menteri kita Datuk Seri Najib bersetuju masa tu dengan King Salman untuk buka King Salman Center for International Peace di Kuala Lumpur 2017. Okey? Ketika itu, tuan-tuan tahu pandangan saya bukan pro Saudi, saya kritik Saudi banyak kali dah. Itu pendirian kerajaan pada ketika itu. Kalaulah di luar daripada Asy'ariyah dan Maturidiyah ini merupakan asas kepada pengganas, membuka pintu kepada pengganas, masa tu Datuk Seri Ayub bertanggungjawab terhadap keganasan, anti-terorisme. Apa nasihat yang dia bagi pada orang menteri itu? Stop. Kalau dia beranggapan mazhab yang dipegang di negara tu, di Saudi, adalah asas kepada keganasan, pasal tak stop? Apa nasihat yang dia bagi kepada Perdana Menteri? Di mana suara dia? Sekarang ni, lawatan terakhir Datuk Seri Ibrahim ke Saudi, Datuk Seri Ibrahim sebut dia tak setuju dengan tindakan kerajaan PH sebelum ni yang tutup center tu, dan dia terbuka untuk buat perbincangan semula untuk buka. Sekarang beliau menjawab timbalan ketua polis negara. Kalaulah pada pandangan dia, of course lah Saudi tak pegang dengan Maturidiyah, tak pegang dengan Asy'ariyah, berpegang dengan Salafi. Dan gambaran-gambaran yang diberi oleh Datuk Seri Ayub ni, Salafi ni, affiliate dia banyak membuka ruang kepada keganasan. Di mana suara dia? Bantahlah. Kalau betul nak bantah, bantah. Tapi itu tak dibantah. Hakikatnya, Salafi sama juga macam Asy'ariyah ataupun Maturidiyah ataupun Syiah ataupun Khawarij, dia ada spektrum yang berbeza. Kumpulan teroris ni adalah kumpulan minoriti. Dan kumpulan minoriti ini menerima tentangan yang kuat ataupun fatwa-fatwa hatta di negara Salafi sendiri, di Saudi, di Qatar, memberikan fatwa yang keras terhadap kelompok ini. Bahkan usaha Saudi nak lawan dengan kelompok yang ekstremis Salafi ni, ekstremis Salafi jihadi, disokong oleh kerajaan Malaysia. Mana ada suara ketua terorisme masa ketika itu, anti-terorisme, yang sekarang jadi timbalan ketua polis negara. Pasal apa? Maksud tak bagi nasihat? Kalau betul dia bersuara di atas kebenaran. Daripada Salafi ada banyak pecahan. Gerakan Wahabi di Saudi, Salafi menisbahkan diri kepada Salafi. Tapi apakah semua Salafi Wahabi? Tidak. Ikhwanul Muslimin di Mesir, tokoh-tokoh besarnya, ucapan mereka dalam akidah adalah ucapan Salafi. Tapi apakah mereka Wahabi? Mereka bukan Wahabi. Bahkan mereka ada hubungan yang tak berapa baik pun dengan Saudi. Ikhwanul Muslimin. Dan daripada Ikhwanul Muslimin ini ada banyak gerakan Islam di seluruh dunia.
Hamas antara kumpulan yang afiliasi dia kuat dengan Ikhwanul Muslimin. Ittihad Ulama di Qatar kuat afiliasi dia dengan Ikhwanul Muslimin. Tokoh-tokoh ini semua, kebanyakan mereka Salafi. Ucapan pemimpin Hamas kebanyakannya Salafi. Tapi mereka bukan Wahabi. Spektrumnya berbeza. Dan kedua-dua ni sama ada asas daripada Ikhwanul Muslimin ataupun Wahabi di Saudi, kedua-dua ini tidak menyokong aktiviti keganasan. Di Malaysia, di Malaysia, mazhab negeri Perlis menerima akidah salaf dan terbuka dalam menerima keempat-empat mazhab. Pandangan mazhab mana-mana mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan pandangan ini sering dikemukakan untuk membantah sebarang aktiviti keganasan. Masih Salafi, tapi bukan Wahabi. Dan semua aliran ini tak ada kena-mengena dengan keganasan. Ada sub kumpulan Salafi Jihadi, ada. Dalam masa yang sama ada juga sub kumpulan Maturidiyah Jihadi. Taliban masa di Afghanistan, Salafi pun dia bunuh. Masa di Afghanistan. Dalam sejarah, keganasan yang paling besar atas nama agama, atas nama mazhab, keganasan yang paling besar, merekodkan pembunuhan paling ramai adalah gerakan Ibn Tumat. Asy'ariyah yang telah membunuh lebih 70,000 orang di Maghrib. Tuan-tuan nampak realiti dia apa? Ada sebahagian kelompok Salafi yang keras memberi kenyataan kafir kepada Asy'ariyah. Ada. Dalam masa yang sama, ada sekelompok Asy'ariyah yang keras memberi kenyataan takfir kepada Salafi. Ada. Demikian juga berlaku kepada Maturidiyah, demikian juga berlaku kepada Syiah. Untuk berlaku adil, dia berlaku dalam semua aliran. Datuk Ayub cerita, kelompok ini mereka mudah mengkafirkan orang. Kalau hang baca buku-buku hang akan dapati dalam akidah, ini berlaku dalam semua mazhab. Bahkan ada perbincangan dalam mazhab Asy'ariyah tentang orang, perkara-perkara yang basic, asas, bagi orang tu percaya bahawa Allah Ta'ala bagi kekuatan ataupun Allah Ta'ala bagi kuasa untuk benda panas, untuk membakar. Allah bagi kuasa benda panas buat dia membakar. Kafir atau tidak? Sebahagian ulama Asy'ariyah kata itu kafir. Sebahagian kata tak kafir. Tapi fasik. Dia kena percaya bahawa yang berlaku api, rasa panas, talazum adi, kebiasaannya sahaja. Saya bukan nak kata mazhab Asy'ariyah salah ataupun betul, tetapi tendensi untuk mengkafirkan orang ada dalam semua mazhab. Sebahagian ulama Asy'ariyah telah mengkafirkan orang yang tidak mengikut kaedah logik akal dalam mengenali Tuhan. Tidak mengikut apa yang digunakan hujah akliyah. Kalau saya boleh kongsi sikit sekejap. Kan Al-Qurtubi sebut, "Dhahaba ba'dul mutaakhirin wal mutaqaddimin minal mutakallimin ila man lam ya'rif Allah Ta'ala bi turuqil lati taraquha wal abhath allati harraruha lam yasih imanuhu." Sebahagian daripada mutakallimin, orang-orang ahli kalam yang dahulu dan sekarang, menerima pandangan bahawa sesiapa yang tidak mengenali Allah dengan jalan begini, dengan perbahasan-perbahasan begini, iman mereka tidak sahih. Ini sebut Imam Qurtubi sebut. Dan Imam Qurtubi sendiri bantah, kalau pegang pandangan yang macam ini, sikitlah sangat ahli syurga sebab kebanyakan orang tak pernah tahu pun perbahasan yang begitu. Al-Shirazi, alim besar dalam mazhab Asy'ariyah, kata Al-Shirazi, "Faman i'taqada غير ما أشرنا إليه من اعتقاد أهل الحق المنتسبين إلى إمام أبي حسن الأشعري فهو كافر." Sesiapa yang beriktikad selain daripada iktikad yang aku tuliskan di sini mengikut Abu Hasan al-Asy'ari, maka dia kafir. Saya nak sebut kat sini, sebagaimana ada sekelompok daripada Salafi yang mudah mengkafirkan Asy'ariyah, demikian juga ada sekelompok Asy'ariyah yang mudah mengkafirkan Salafi. Dua-dua belah berlaku. Kerana takfir ini, ISIS mungkin telah membunuh orang. Kerana takfir ini juga dahulu, Ibn Tumat telah membunuh lebih ramai daripada ISIS. Apakah salah mazhab? Ikut logik Datuk Ayub Khan ni, salah siapa ni?